الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Iman Allah yang bermaksud dan ada pun orang-orang yang takut berdiri di hadapan Tuhannya, serta ia menahan hawa nafsu daripada mengikuti kehendaknya, maka disediakan baginya syurga sebagai tempat tinggal. Mati lagi dikasih ajatan proses surau hidayah. Seterusnya para tetamu Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah. Malam yang mulia ni Allah Ta'ala pertemukan kita. Saya kira kali pertama saya sampai ke surau ni. Namun semoga dengan sebab kita berkumpul dan berhimpun pada malam yang mulia ini, Allah himpunkan kita kembali di alam akhirat kelak sebagai tetamu Allah Ta'ala di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di antara maghrib dan isyak pada malam yang mulia ini, sukalah untuk saya bawakan satu hadis Nabi SAW untuk kita renung. Meskipun hadis ini sentiasa kita diperdengarkan oleh ustaz-ustaz yang berkuliah, bahkan hadis ini juga masyhur di dalam kitab-kitab, tetapi sukalah untuk saya bawakan hadis ini kerana hadis ini sentiasa menjadi peringatan, khususnya kita yang berada di penghujung di akhir zaman, yang kita sangat berhajat kepada petunjuk yang telah dibawa oleh baginda Nabi SAW. Yang mana satu hadis saat ketika mana baginda Rasulullah duduk bersama dengan para sahabat, lalu kemudian baginda bertanyakan dengan suatu pertanyaan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan kepada kalian tentang suatu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar? Sehingga baginda Rasulullah mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali pertanyaan. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah aku khabarkan tentang suatu dosa yang terbesar di antara dosa-dosa yang besar? Tentang jarang baginda Nabi SAW mengulangi perkataannya melebihi daripada 1 kali. Jarang, sangat jarang sekali. Karena Allah Ta'ala jadikan kalam yang keluar daripada mulut Rasulullah ini suatu kalam yang pasti dipahami oleh para sahabat. Allah Ta'ala buat itu. Mustahil kalau Nabi bercakap orang tak faham. Sekali Nabi bercakap, confirm orang faham. Allah Ta'ala buat itu. Kalam Nabi ni kalam yang jelas. Tidak ada pun sahabat ni kalau Nabi bercakap, dia macam kita ni. Kalau kita bercakap, orang akan tanya apa dia, ulang sekali lagi tak? Sahabat ni tak. Sekali dia dengar Nabi bercakap, dia jelas apa yang diperkatakan oleh Nabi. Tapi dalam beberapa hal dan keadaan, baginda Rasulullah mengulangi perkataannya melebihi daripada 1 kali. Menunjukkan apa yang nak diperkatakan oleh Nabi itu adalah suatu perkara yang sangat penting, yang sangat hebat. Dan di antaranya adalah pertanyaan yang kita bacakan ini, iaitu berkenaan dengan suatu pertanyaan yang cukup hebat. Bahkan dalam pertanyaan ini, Nabi menggunakan suatu perkataan yang lain daripada perkataan yang lain. Iaitu Nabi menggunakan perkataan unabbi'ukum. Kita kalau nak mengkhabarkan suatu perkara ni dalam bahasa Arab, khabar ni pun bahasa Arab. Khabar ni bahasa Arab. Ataupun ukhbirkum, ataupun akhbirni, khabarkan kepada aku. Maknanya perkhabaran ni, khabar ni bahasa Arab. Tapi Nabi nak mengkhabarkan suatu berita, dalam hadis ini Nabi kata unabbi'ukum. Nabi tak kata khabar. Nabi guna perkataan naba. Kenapa Nabi menggunakan perkataan naba? Apa maksud naba? Kalau kita perasan, kita baca Quran, ada satu surah dinamakan suratul Naba, surah An-Naba.
Anin naba'il azim, kata Allah Ta'ala. Naba' yang memberi maksud iaitu suatu berita, khabar yang menggemparkan, ataupun berita yang sensasi, ataupun berita menyebabkan orang tertanya-tanya. Jadi Nabi menggunakan perkataan ini nak menunjukkan berita yang Nabi nak sampaikan ini adalah satu berita yang cukup hebat. Sehingga para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan ya Rasulullah. Apakah dia perkara tersebut? Lalu Nabi SAW menyatakan al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaki'a faqala ala wa qawlu zur. Qala famaza la yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kata Nabi menyekutukan Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa. Lalu kemudian baginda pun duduk setelah bersandar sebelum itu. Lalu baginda berkata lagi juga perkataan-perkataan yang dusta. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. 3 dosa ini adalah dosa yang terbesar, yang sangat-sangat banyak berlaku di akhir zaman. Sehingga yang pertama kata Nabi, al-isyraku billah, syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa syirik adalah dosa yang terbesar dan jenayah yang paling besar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jenayah yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain ataupun kufur kepada Allah Ta'ala. Betul orang yang syirik dan kufur pada Allah tempatnya tidak ada di dalam syurga Allah. Maka dengan sebab itu al-isyraku billah, syirik pada Allah adalah dosa yang paling utama yang disebut oleh Nabi SAW. Tentang ada dosa yang kita buat atas dunia ni, Allah jadikan kita buat dosa, dia tidak kacau amal baik kita. Maknanya dia hanya menambahkan dosa, dia tidak ganggu amal kebaikan kita. Ada dosa atas dunia ni, kalau kita buat dia tak ganggu sembahyang kita, puasa kita, dia tak ganggu. Tapi tuan-tuan, ada satu dosa yang menyebabkan kalau kita buat terbatal segala amal soleh, yang kita sebut sebagai al-isyraku billah. Siapa dia yang sebut itu? Allah yang sebut dalam Quran. Allah kata apa? Walau asyraku la'abita anhum ma kanu ya'malun. Kalaulah mereka syirik pada aku, syirik pada Allah, la'abita anhum, terbatas segala amal yang telah dikerjakan sebelum. Orang yang syirik pada Allah, haji dia Allah Ta'ala terbatas. Segala haji, perbuatan haji yang telah dia buat, semayang dia, puasa dia sebelumnya terbatas. Ini dahsyat dosa syirik. Tentang kita, dosa kita buat jahat, aniaya binatang, dia tak membatalkan semayang kita. Ataupun dosa kita mengumpat orang, dia tidak membatalkan puasa kita. Tapi syirik pada Allah, dia boleh membatalkan amal sebelum. Bahkan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Sungguh Allah Ta'ala ni tak akan ampun dosa menyekutukan Allah. Allah Ta'ala istilah sendiri dalam Quran. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain daripada syirik aku boleh ampun. Tak dosa selain daripada syirik Allah boleh ampun. Dosa kedekut tak tunai zakat Allah boleh ampun. Tapi syirik kata Allah ithman azimah, satu dosa yang terbesar di sisi Allah Ta'ala. Ada orang tanya, Ustaz, nak cerita pada kami malam ni pasal apa syirik panjang-panjang. Kami ni bukan orang yang sembah berhala pun. Kami ni siang malam mari kuliah. Pagi subuh, duha lagi, kuliah zuhur lagi, malam kuliah maghrib lagi. Semayang berjemaah 5 waktu. Takkanlah kami ni orang yang menyekutukan Allah. Takkanlah kami ni ada calon nak syirik pada Allah juga. Kata apa yang Nabi sebut dalam hadis. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang berkenaan dengan hadis fitan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Badiru bil a'mali fitana, kata Nabi. Segeralah kamu beramal dengan amal yang soleh sebelum datangnya zaman fitnah. Apa dia zaman fitnah? Kata Nabi, yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira. Paginya beriman, petang kufur pada Allah. Pagi semayang macam kita. Petang dia buat perkara yang menyekutukan Allah, malam dia buat perkara yang menyekutukan Allah. Atau kata Nabi, ataupun wa yumsi mu'mina, petangnya beriman, wa yusbihu kafira, paginya pula dia kufur pada Allah. Maknanya kata Nabi zaman fitnah,
Zaman yang manusia ini akidah dia boleh keluar masuk. Zaman yang manusia yang akidahnya boleh tercabut dan boleh masuk balik. Zaman yang manusia tidak ada maruah agama yang menyebabkan boleh terkeluar agama dan kadang-kadang boleh masuk balik agama. Kenapa kata Nabi di hujung hadis, Nabi menyatakan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, mereka menjual agama mereka kerana dunia yang sedikit. Dan akhir zaman orang sanggup jual agama kerana dunia. Hari ini tuan-tuan, dahsyat hari ini. Dosa besar yang dilakukan oleh umat hari ini adalah kerana dunia. Dunia menutup hati manusia menilai halal dan haram. Menilai dosa dan pahala syurga dan neraka tertutup kerana dunia yang sementara. Tuan, hari ini kerana dunia orang sanggup buat apa saja. Orang sanggup bunuh orang kerana dunia. Sampai ada dia upah orang siang, saya pernah tanya. Kadang-kadang berapa upah dia upah bunuh orang, kadang-kadang RM1,200 saja. Untuk satu nilaian nyawa manusia. Manusia sanggup buat. Bahkan tuan orang sanggup tukar jantina hari ini. Kenapa? Kerana dunia duit. Tukar jantina tu. Dia yang ramainya jantan jadi betina. Betina jadi jantan ni kurang sikit. Yang ramainya lelaki jadi perempuan. Sebab apa? Kata saya dia buat ganjar dengan beberapa orang sahabat. Salah satu sebab duit. Jadi perempuan mudah buat duit. Bila jadi perempuan dia boleh jadi pelacur. Dia boleh jual harga diri dia. Sehingga dulu beberapa tahun lah waktu awal saya masuk KL, pernahlah satu lorong ni kata dekat bandar KL pukul 9 pagi waktu cerah. Dia orang duduk kat lorong-lorong, dia orang panggil kita. Kita duduk dalam kereta waktu tu, kopiah tak pakai. Anak saya dengan kawan, dia panggil kita kat celah-celah lorong. Kita pun tanya kawan kita, siapa dia tu? Dia kata, tu bapuk tu. Tu pondang kata. Tuan-tuan lawa kata. Cuma saya tak beritahu lah lokasi kat mana, takut tuan-tuan pergilah. Nampak muka macam nak tahu je, kena PM tepi lah kan. Lepas kuliah nanti boleh tanya lokasi kat mana. Tapi nak kata kan dahsyat 9 pagi dah cari makan. Ni manusia. Sebab apa jadi perempuan tuan-tuan? Sebab bila jual produk mudah laku. Pakai seksi sikit jual produk mudah laku. Tuan-tuan jantan berbulu badan jual produk mana laku kan? Tak laku. Jadi perempuan mudah laku. Walhan tuan-tuan nak tukar jantina ni bukan kos dia bukan RM1,000 tuan-tuan, RM100,000. Nah, kos nak tukar jantina ni adalah RM100,000. Bukan murah. Nak besarkan payudara tu bukan murah tuan-tuan. Baru ni ada yang seorang jantan tu kan, dia nak buat kening perempuan. Kening dia tu tak berapa menjadi mana macam orang perempuan. Tuan-tuan dia nak buat kening, kos dia RM30,000. Kos dia RM30,000. Baik sedekah kat kaki aku. RM30,000 tuan-tuan. Lepas buat kening, pipi dia pula menanah sebab bekas pembedahan plastik. Keluar nanah pipi. Buat pula repair pula pipi. RM10,000 pula. Manusia sanggup buat dosa kerana dunia. Jadi sebab itu tidak termasuklah orang yang sanggup menyekutukan Allah kerana dunia. Akhir zaman tuan-tuan orang sanggup mensyirikkan Allah kerana dunia. Nilaian harga dunia itu terlampau mahal bagi mereka di sisi mereka berbanding dengan nilaian agama. Sebab tu berapa ramai akhir zaman tuan-tuan orang yang tidak yakin bila berniaga, tak yakin rezeki datang daripada Allah. Yang dia yakin rezeki ni kalau makhluk ramai datang beli kat kedai dia, maka dia kaya. Itu sifir dia. Lalu dia sanggup menggunakan perbuatan yang menyekutukan Allah. Guna sihir. Dalam masyarakat kita banyak perbuatan sihir. Antaranya sihir perniagaan. Satu kes yang saya pernah jumpa tuan-tuan, dia meniaga di kafeteria di satu kampus universiti. Saya sebut nama universiti kau tahu akan kenal, memang kenal tuan-tuan. Dia meniaga tuan-tuan dalam satu kafeteria tu ramai orang meniaga, yang meniaga air, yang meniaga makanan berat, yang kena makan. Jadi dia tuan-tuan, dia nak supaya kedai dia ramai orang. Apa dia buat tuan-tuan? Dia letak abu mayat pada kedai-kedai orang lain supaya kedai orang lain tak nampak pada pandangan pelanggan. Dia letak abu mayat. Dan memang apa yang dia buat tu dia dapat semua. Kedai dia memang ramai.
Kedai orang lain semua orang tak beli. Orang beraktiviti kat kedai dia. Kadang-kadang sampai tertutup kedai. Tukar pula orang lain, masuk pula orang lain. Apa yang dia nak dia dapat, dunia yang dia nak dia dapat. Tapi tuan-tuan, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat biadab, syirik pada Allah. Dan kalau dia mati tak sempat bertaubat, haram dia masuk syurga. Ni perbuatan syirik pada Allah. Itu sihir perniagaan. Berapa lagi dia terlibat dengan sihir rumah tangga. Tuan-tuan, rumah tangga, sihir rumah tangga banyak dalam masyarakat itu. Sebabnya kerana dia tidak dapat dunia yang dia nak. Dia tak dapat lelaki orang, tok lelaki orang. Dia tak dapat isteri orang. Dan dia menggunakan sihir rumah tangga. Santau, kita sebut sebagai santau. Tuan-tuan, saya pernah belajar juga sedikit-sedikit lah tentang santau. Itu pun sebagai pendidik diri kita sendirilah. Belajar dengan guru saya ni, dia kata sebelum kita belajar tentang santau ni macam mana nak ubat, dia kata kamu kena tahu bagaimana cara buat santau. Dia ajar pula cara buat santau. Dia tuan-tuan, saya sebut sikit cara santau ni dibuat malam. Bukan suruh tuan-tuan beramal. Jangan pula balik beramal. Pasal apa? Ustaz dah ajar dah ni. Santau ni tuan-tuan, jijiknya santau ni dibuat. Khususnya santau yang melibatkan orang ni sakit, orang ni mati. Dia akan guna ulat gonggok. Cecair ulat gonggok. Ulat gonggok tu, cecair dia tu yang boleh menyebabkan kematian, bisa. Ataupun maknanya yang melibatkan bisa-bisa ular kalajengking, ataupun melibatkan miang-miang buluh, ataupun melibatkan habuk-habuk besi-besi yang berkarat. Lalu dengan bahan ini apa yang dia buat? Dia akan puja sepujanya. Dia akan mensyirikkan Allah. Kalau berjaya syirik daripada Allah, maka berjayalah sihir Allah. Maknanya terkutuk. Jin kafir yang tidak akan tolong selagi mana hamba ini dia tidak menyekutukan Allah. Dia mesti sama sekutu dia. Dan santau ni dia terjadi sebab kerana bantuan jin kafir. Tak tahu kenapa jin kafir. Dia nak dapat pertolongan jin kafir, dia mesti ikut apa yang jin kafir ni nak. Kadang-kadang tulis ayat Quran dengan darah haid Allah. Ni dia akan puja, dia akan syirikkan Allah. Sekuat mana dia menyekutukan Allah, maka kuatlah sihir. Ini nak kata dahsyat. Dosa sihir ni antara dosa terbesar selepas syirik pada Allah. Maka yang terlibat dengan dosa-dosa ini, tentang syirik ni, kadang-kadang yang terlibat adalah orang yang mengaji agama. Saya pernah jumpa orang mengaji agama. Maknanya kenapa tuan-tuan? Kerana dunia. Sebab itu kata Nabi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang sanggup jual agama kerana dunia yang sedikit. Ni hari ni. Hari ni tuan-tuan dahsyat. Tak yakin rezeki Allah main judi tu kan. Judi ni haram. Bukan kita kata judi di sini. Tapi ada yang judi ni haram. Dia nak dapatkan keuntungan judi, dia guna pula cara syirik pada Allah. Main nombor ekor. Orang Islam kita berapa ramai main nombor ekor. Semayang tuan-tuan, tapi main nombor ekor. Tuan-tuan, main nombor ekor niat baik secara mana pun tetap haram. Boleh kata Ustaz, saya main nombor ekor, kalau kena nombor saya ni, insya-Allah nak infak kat surah hidayah sikit. Niatnya. Tapi haram tetap haram. Apatah lagi tentang orang yang main nombor ekor ni tuan-tuan. Dia guna cara menyekutukan Allah, pergi sembah kubur. Cari tok bomo, sembah tok bomo, apa tok bomo nak semua dia buat. Kerana nak nombor punya pasal. Saya kata kita ni biar cerdik sikit je pada tok bomo tu. Tuan-tuan, tok bomo ni kalau dia tahu nombor mana yang kena, dia dulu kaya pada kita. Nah. Tok bomo pun merempak tuan-tuan. Rumah pun macam longkang pecah. Tiba-tiba kita pergi minta bantuan nak kaya dunia, tetap fikirlah dengan logik agak sikit. Ya kita ni bijak sikit tuan-tuan. Orang begini tentang dia bukan saja hina dalam dunia dia, bahkan dia hina dalam agama. Batu perbuatan mensyirikkan Allah adalah perbuatan yang tidak akan dimaafkan oleh Allah. Siapa terlibat, dosanya tak akan terampun. Maka sebab itu al-isyraku billah adalah dosa yang utama yang disebut. Lalu kemudian kata Nabi SAW, yang kedua adalah wa'uququl walidain, dosa derhaka pada mak ayah. Dan antara dosa terbesar yang berlaku selepas syirik pada Allah, derhaka kepada kedua ibu bapa. Akhir zaman tak akan berlaku kiamat
bila mana ramai anak yang derhaka, ramai anak yang menjadi punca kemarahan kedua orang tua. Akhir zaman. Bahkan dosa derhaka pada mak ayah ini terlampau banyak pada hari ini. Kita menyaksikan di hadapan mata kita apa dalil derhaka pada mak ayah ni banyak, tuan-tuan. Hari ini berlampak pusat kebajikan orang tua yang ada. Dulu payah, tuan-tuan. Dulu dalam satu negeri pun payah nak cari pusat kebajikan. Bahkan boleh dikatakan tak ada. Sekarang ni, tuan-tuan, satu daerah wajib ada. Mesti ada. Ni kita dengkir pada daerah dengkir pada. Nak katanya betapa dunia hari ini terlampau ramai anak yang tidak sanggup menjaga orang tua. Sehingga sahabat saya cerita ada satu kes di sebelah utara Malaysia kita tu, dia ada satu pusat kebajikan orang tua. Yang owner dia adalah bukan Islam, bukan India non-Muslim. Tapi ada hati buruk pada orang tua yang tak terjaga ni, dia buat ambil inisiatif, dia buat pusat kebajikan. Tapi yang sangat menyedihkan, tuan-tuan, dia sebut 90% anak Melayu Islam hantar mak ayah. Tak sanggup jaga mak ayah. Jadi cerita sendiri ada satu kes seorang ibu yang dihantar ke tempat dia ni, seorang mak umur 50 tahun lebih. Sejak dia dihantar oleh anak dia, tidak ada seorang anak pun datang jenguk. Sedangkan si ibu ni dia kata ada 6 orang anak, 6 orang menantu. Tuan-tuan bayang, 6 orang anak, 6 orang menantu, tak pernah seorang pun datang menjenguk. Sehingga dia sebut, dia kata si ibu ni setiap hari menunggu anaknya datang menziarahinya, setiap hari. Sehingga pihak pengurusan pusat kebajikan ni, pusat jagaan ni sedih tengok keadaan mak yang rindu pada anak. Sehingga dia telefon salah seorang daripada adik-beradik, beritahu bila datang, boleh datang ambil mak, tolong bawa keluar mak sekejap, tak apa dah, datang balik. Nak melepaskan rindu mak. Anak ni tuan-tuan pada asalnya dia buat sibuk. Dia kata minta maaf kami sibuk, kami kerja, dia kata tak sempat. Dipaksa, tuan-tuan. Bagi juga satu tarikh. Tuan-tuan dibagi satu tarikh. Kata tarikh sekian-sekian nanti kalau ada yang free kami datang mari. Beritahu pada si ibu ni, tarikh sekian-sekian anak nak datang mari ambil. Tuan-tuan mak bila tahu anak nak datang ziarah, tuan-tuan hari-hari tengok kalender Allah. Hari-hari tengok kalender. Dan kata setelah dia bila sampai hari yang dimaksudkan itu, si ibu ni dia kata pakai pakaian cantik-cantik, lepas subuh dah tunggu dah anak. Takutnya lambat jumpa dengan anak. Sampai orang kata masuk dalam, tak apa makcik, nanti kita beritahu, anak datang kita beritahu. Dia kata tak, takut lambat jumpa dengan anak. Datang dia tunggu sampai masuk waktu zuhur tengah hari orang makan, dia tak nak makan sebab dia fikir nak makan dengan anak. Anak tak datang. Sehingga dia kata, staf dia yang jaga, dia kata sehingga si ibu ni tertidur keletihan pada malam hari dengan pakaian yang dia pakai. Dia tunggu anak dia datang, tertidur keletihan. Allah, anak tak mari. Anak yang janji anak tak mari. Allah takdirkan selepas beberapa hari daripada peristiwa tersebut, si ibu ni meninggal dunia baru anak datang. Allah, mati baru mari dia. Saya selalu beritahu pada jemaah, andai kata sedikit sahaja tidak reda perasaan dalam hati mak ni terhadap 6 orang anak ni, tuan-tuan, sikit dah. Dan dia tidak bertaubat dengan dosa dia, haram anak ni masuk syurga. Sealim mana pun anak, sehebat mana pun anak ni, dia haram masuk syurga. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah diperintahkan, suatu perintah kata Allah, jangan kamu menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidaini ihsana, jangan dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Tentang orang yang dah kepada mak ayah, Allah cabut satu perasaan as-sakinah, ketenangan, dia takkan. Dia pergi umrah 30-40 kali pun, dia semayang berjemaah banyak mana pun, dia sedekah jutaan ringgit pun, selama mana dia pernah buat dosa pada mak dia, tuan-tuan, hati dia takkan tenang. Allah Ta'ala jadikan. Lepas tu, tuan-tuan, dahsyat dosa dah kepada mak ayah. Itu sangat dahsyat. Tapi hari ni, tuan-tuan, orang anggap itu biasa. Lepas tu hari ni, tuan-tuan, akhir zaman ni, pelik-pelik berlaku. 2012 di Negeri Sembilan, mak ayah terpaksa sama anak. Bawa kes anak ke mahkamah.
Sebab anak ni dah janji lepas mak ayah bagi rumah kat dia, rumah mak ayah tu bagi kat dia, dia janji nak jaga mak ayah sampai mati. Bila mak ayah bagi rumah kat dia, dia halau mak ayah dia. Allah. Mak ayah terpaksa bawa masuk kemah kaum. Ini ada dalam masyarakat ini. Saya tuan-tuan ada simpan satu keratan akhbar 2017. Satu pusat kebajikan di Dengkil. Di Dengkil kita. Saya tengok jangan. Apa nama tempat ni? Allah SWT. Di Pulau Meranti ni. Pusat jagaan orang tua Al-Ikhlas tu. Di Pulau Meranti, Dengkil. 2017, saya simpan keratan akhbar. Bagaimana owner dia ni, dia cerita. Ada seorang mak ni, dia tahu apa dosa si ibu ni, mak ni umur 98 tahun. Semayang tak pernah tinggal 5 waktu. Waktu 2017 tu dia 98. Kalau hari ni dia masih hidup, ada umur dia 101 lebih kurang. Dia kata tak tahu apa dosa mak ni. Sehingga anak dia tergamak hantar mak dia selama dah 12 tahun dia hantar. 2017 tu dah 12 tahun. Dan kata owner dia ni kata, saya tak pernah lupa ungkapan anak ni terhadap mak dia di hadapan dia sendiri waktu dia hantar. Dia hantar mak dia tu depan owner dia ni. Dia cerita pada wartawan, dia kata apa? Ungkapan anak ni pada mak dia, sebab aku jaga kau lah kedai aku terbakar. Saya tak apa sikit. Dia kata, sebab aku jaga kau kedai aku terbakar. Itu tajuk. Maknanya anak ni tuan-tuan, dia salahkan jaga mak ni adalah sial dalam hidup dia. Tuan-tuan ingat. Kata owner dia, saya telefon anak berulang kali, suruh datang minta ampun pada mak. Anak ni sombong. Tuan-tuan, sombong anak tak datang minta ampun pada mak. Tuan-tuan ingat ada dosa ni Allah Ta'ala tangguh balas atas dunia, akhirat bahawa Allah Ta'ala balas. Tapi tuan-tuan, ada dosa yang Allah Ta'ala bayar cash atas dunia, Allah Ta'ala bayar juga akhirat. Kata ulama, dosa derhaka mak ayah. Tuan-tuan, dosa derhaka mak ayah, dunia Allah Ta'ala balas, akhirat Allah Ta'ala balas. Lepas tu jangan sombong tuan-tuan pada mak ayah. Kata guru saya, hati mak, hati ayah jauh lebih besar kita nak jaga berbanding hati kita. Ya, kita ada silap pada mak, mak pun ada silap pada kita. Sejauh mana silap mak, kita tetap salah. Biar kadang-kadang mak ni buat kita kecil hati. Tuan-tuan, tidak ada layak seorang anak dia ungkap, mak buat kecil hati pada saya, mak kena minta ampun pada saya. Tak boleh ungkap gitu. Ya, walaupun mak ni ada perbuatan dia dibuat kita terasa hati. Sabar. Nak kata hebatnya orang yang muliakan mak ayah dia, Allah Ta'ala muliakan dia dunia dan akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala muliakan seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni sampai hari ini. Siapa dia Uwais Al-Qarni, tuan-tuan? Orang yang menjulang bakti terhadap mak dia yang uzur. Dan Uwais ni orang Yaman. Dia hidup zaman Nabi SAW. Uwais ni dia ada satu permintaan pada mak dia. Dia kata, mak, saya nak jadi sahabat, saya nak pergi jumpa dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, zaman Nabi ni, siapa yang hidup zaman Nabi, Islam zaman Nabi, tak dapat title sahabat ni, kira paling rugilah. Dapat title sahabat, tuan-tuan, jauh lebih hebat daripada dapat title Tan Sri, Datuk Sri, tuan-tuan. Sahabat ni jauh lebih hebat. Apa kata mak Uwais? Dia kata, tak payahlah pergi. Sebab dulu, tuan-tuan, Yaman ke tempat Nabi, ke Madinah lebih kurang 10 perjalanan ataupun lebih. Dia kata mak, dia kata tak payahlah jaga mak ni, mak yang telah usul. Tuan-tuan tak pergi Uwais Al-Qarni. Tuan-tuan, ibarat hari ni lah tuan-tuan, anak kita dapat jemputan untuk dapat pakat tasri. Mak kita tak payahlah kata teman mak kat rumah. Teman mak kat rumah lah. Tuan-tuan, tak lain dia malam tuan-tuan. Pujuk lagi mak tasri ni mak. Bukan pakat-pakat lebih kurang ni. Mak kata tak payahlah jaga mak. Tuan-tuan, sanggup tak sanggup? Kita ni tak sanggup. Uwais Al-Qarni, teman mak dia. Apa kata mak dia, semua dia turut. Sehingga satu permintaan mak dia yang cukup berat, yang dia payah nak turuti, iaitu mak dia nak pergi tunaikan umrah. Jauh tuan-tuan. Setengah tempat makan juga 1000 km. Yaman ke Makkah 1000 km. Ataupun ratus kilometer lah. Uwais Al-Qarni dia tunaikan juga hajat ni walaupun berat. Dia buat latihan. Latihan nak dukung mak dia daripada Yaman ke Mekah ni, dia beli seekor anak lembu. Anak
lembu yang dipelihara ni tuan-tuan, daripada kecil dia dukung naik atas bukit. Bila anak lembu ni lapar, dia buat turun bawah pula. Dukung pula buat naik pula, dukung pula pada buat turun. Sehingga orang kata Uwais ni gila ke apa? Tak pernah orang bela lembu tuan-tuan, nak bagi makan dia dukung lembu tuan-tuan. Orang bawa rumput pergi ke lembu ramai. Tak pernah orang dukung lembu bawa pergi ke makanan tuan-tuan. Gila ke apa? Orang dengki pun tak boleh lembu macam tu tuan-tuan. Tapi Uwais Al-Qarni ni tujuan apa dia buat macam tu? Latihan untuk menguatkan badan dia sehingga lembu ni dah besar, dia jual mahal sikit. Duit yang dia dapat dia buat beli bekalan, kemudian dia dukung mak dia sampai ke bumi Mekah. Kisah ni terkenal masyhur. Sehingga Nabi tetap beritahu, kalau kamu jumpa seorang lelaki daripada Bani Qaran, Uwais, kamu minta dia angkat tangan doa keampunan bagi pihak kamu. Kalau dia yang doa, kata Nabi, Allah ampun semua dosa kamu. Kata sebab apa hebat sebegitu doa Uwais Al-Qarni? Puasa bakti kepada mak. Hebat. Berbakti pada mak ayah ni hebat. Saya selalu sebut tentang orang yang berbakti pada mak ayah ni, dunia akhirat Allah buka jalan rezeki. Ada orang tanya, Ustaz, saya ni mak ayah dah meninggal, lagu mana saya nak buat? Tentang malam ni saya kongsi dua amalan ni tuan-tuan, tetap peganglah sampai mati. Dua amalan ni boleh buat pada mak ayah kita, sama ada dia hidup ataupun meninggal. Yang pertama apa dia? Istighfar. Diniatkan di atas nama mak ayah kita. Lepas kita sembahyang, kita selalu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tentang niat, ya Allah, keampunan yang aku minta hari ini, ya Allah, aku minta juga bagi pihak mak ayahku, ya Allah. Yang kedua tentang sedekah, niat di atas nama mak ayah kita. Bila kita sedekah, niat sekali atas nama mak ayah kita. Tentang buat dua amalan yang Allah buka pintu rezeki dunia dan akhirat. Saya tetap menyaksikan sendiri anak murid saya. Saya ada satu tahfiz percuma seksyen 7 Syahlan. Ada 22 anak pelajar, sebahagian yang anak yatim fakir miskin. Tak pernah ada kita kutip yuran satu sen, tak pernah. Dah 3 tahun dah segitu saya buat. Ada 2 adik-beradik ni tuan-tuan, 2 tahun yang lepas mak dia hantar telefon saya, dia kata, Ustaz, ada 2 beradik, umur dia 8 tahun 9 tahun waktu dia nak hantar. Kata dia ni tak pandai, Ustaz, kami nak bayar yuran tak mampu. Dia ni tak pandai, Ustaz, tak ada tahfiz terima. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan carilah mana tahfiz, yuran tak mampu nak bayar, tak pandai tuan-tuan, dia pergi. Kalau ada pun tak ada. Dia tak pandai langsung tuan-tuan, Quran pun tak pandai. Dia kata banyak tahfiz dah, tolak dia. Saya kata tak apa, kalau dia nak hafal Quran, saya kata buat mari kat saya. Dia kata memang orang budak ni nak, Ustaz. Saya kata buat mari, saya kata semua kita tanggung. Sekali dengan duit saku dia, sekali kita tanggung. Dia pun hantar, dia pun cerita, dia kata, Ustaz ni bukan anak saya. Ayah dia meninggal 2015. Lepas ayah dia meninggal, mak dia pula melarikan diri, tinggal 3 beradik, buat lagi kakak seorang, dia ada 4 beradik, kakak dia buat lagi, 3 beradik dia tinggal tuan-tuan. Umur waktu dia tinggal tu, yang lelaki tu umur 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun, yang adik paling musuh sekali perempuan setahun setengah. Tak bayar. Mak dia tinggal itu saja. Dia kata, mak dia tinggal, saya ambil tanggungjawab jaga dia. Dan yang jaga dia pun miskin juga. Saya pun kata tak apalah, kata. Saya panggil yang abang ni, nama dia Syahrul. Dalam bulan Ramadan tuan-tuan, 2 tahun lepas saya panggil, saya kata Syahrul. Syahrul, ayah meninggal bila? Dia pun cerita waktu umur dia 6 tahun, dia pun cerita. Saya pun tanya, mak, Syahrul pergi mana? Dia kata, mak saya, Ustaz, dia benci kami, dia tinggal kami. Saya tanya lagi, ingat tak waktu mak tinggal kamu tu bila, waktu mana? Dia kata, Ustaz, last dia kata, tengok mak dia balik rumah, salam dengan kami, dia kata ambil barang, keluar daripada rumah, kami tunggu tak balik-balik, orang lain datang beritahu, tak payah tunggu dah mak tak balik. Orang lain datang beritahu. Saya tanya dia, Syahrul, dalam bulan Ramadan, Ustaz nak tanya, apa doa Syahrul buat mak Syahrul yang masih hidup? Sama ada doa nak jumpa dia ke macam mana? Kata tahu apa doa dia, dia kata, Ustaz, saya doa mak saya masuk syurga Allah. Nitik air mata saya, tuan-tuan, saya kata, kalau itu doa kamu Syahrul, Ustaz doa kamu ahli syurga insya-Allah. Ustaz doa kamu ahli syurga, kamu boleh doa kebaikan, tak ada dendam tuan-tuan pada mak dia. Dia boleh doa kebaikan pada mak. Tahun yang sama Allah takdirkan juga tak, mak angkat yang jaga dia 3 tahun tuan-tuan meninggal dunia, kisah tak apa. Kisah mak angkat dia meninggal tuan-tuan cukup hebat. Sehingga muslimat yang datang tengok jenazah dia semua, dia kata, tak pernah saya tengok jenazah wajah seindah ini, Ustaz. Dia kata. Saya kata, asbab mungkin dia jaga anak yatim walaupun dia susah. Tuan-tuan,
takdir hari ni daripada tak pandai tuan-tuan. Hari ni dia dapat 3-4 juz. Dulu tak pandai. Allah buka pintu rezeki. Budak ni mudah buat taat pada Allah. Budak ni anak yang soleh. Waktu PKP baru ni tak tinggal sikit pun tak tinggal Quran. Tadi baru saya sampaikan anugerah pada hadiah pada mereka ni tuan-tuan, kita bagi hadiah. Dan orang adik-beradik dapat hadiah. Hadiah sebab apa? Sebab Quran tak pernah tinggal waktu PKP. Hantar tasmik telefon. Selalu telefon Ustaz dia hantar tasmik pada Ustaz. Walaupun waktu PKP 3-4 bulan pun. Tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab kerana ni antaranya dia bakti dia pada mak. Tiap-tiap malam saya menjadi saksi sebelum tidur. Kadang-kadang saya balik kuliah, saya singgah kat tepi saya. Tengok budak-budak ni tidur 10:30. Dia orang ni kadang-kadang menangis. Bila tanya menangis sebab apa, rindu kat mak. Budak ni kita dah setiasa aja. Kalau rindu, baca Quran, hadiah kat mak. Bila kita tanya dah hadiahkan Quran kat mak, dia kata dah Ustaz. Dia dah pandai sikit. Tuan-tuan, ni sebab apa tuan-tuan? Sebab tu bila seorang itu dia buat bakti pada mak ayah dia, Allah buka pintu rezeki. Tuan-tuan nak cerita pintu rezeki berbakti pada mak ni banyak. Tetapi sebab itulah siapa yang sebaliknya dia berbuat derhaka pada maknya, dia hina dunia dan akhirat. Kemudian kata Nabi yang ketiga pula apa dia kata? Ala wa qawlu zur, orang yang bercakap bohong. Akhir zaman kata ramai orang bercakap bohong. Pemimpin tipu rakyat, rakyat sama rakyat tipu. Niaga pun tipu tuan-tuan akhir zaman. Pembohongan itu jadi benda biasa. Abang apa saya kebetulan dia jual durian. Dia beli durian dengan pemborong kebun. Dia beli dengan tokek kebun ni tuan-tuan. 500 kilo beli 100 kilo yang rosak. 100 kilo lebih rosak. Tipu tuan-tuan. Dia tahu buah rosak dia campur sekali. Ni. Buah yang lurus minggu lepas dia beritahu lurus semalam. Macam-macam tuan-tuan. Orang nipu tuan-tuan. Apa yang dia makan haram. Dan harta yang haram. Kata Nabi, neraka adalah tempat terbaik bagi dia. Sebab itu tuan-tuan, ucapan pembohongan adalah ucapan yang batil. Yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu berlaku di akhir zaman, pembohongan-pembohongan. Penipu ni banyak, tuan-tuan. Scammer ni banyak di akhir zaman. Saya sendiri pun berapa ramai scammer duk WhatsApp, minta duit sebagainya. Terlampau banyak, tidak kira dosa dan pahala. Dan 3 dosa ini menjadi kelaziman berlaku di akhir zaman yang menyebabkan setiap manusia wajib dia merasa takut terhadap dosa-dosa. Tetapi kita bimbang dosa-dosa ini berlaku pada zuriat dan keturunan kita. Kita bimbang. Sebab itu kita sentiasa didik anak kita datang mari majlis ilmu. Datang mari dididik dengan agama. Supaya apa tuan-tuan? Supaya mereka ini ada perisai ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara yang paling takut bila mana dosa yang kita buat atas dunia ini Allah Ta'ala tak ampun. Dan kemudian dibawa pergi menghadap Allah sekali dengan dosa kita. Ini yang kita bimbang. Sebab tu jalan terbaik bagi kita adalah taubatan nasuha. Bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Minta ampun pada Allah. Istighfar banyak-banyak. Itulah jalan terbaik bagi kita. Untuk kita menghadapi suasana di akhir zaman ini. Supaya kita menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga di alam akhirat. Itu di antaranya tuan-tuan secara ringkas lah. Maghrib dan isyak pada malam yang mulia ni. Kuliah PKP tadi lama tuan-tuan.